Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norain Hafizah binti Mausin 18BB05038 ingin menerangkan tentang li'an dan zihar. Ramai di kalangan umat Islam tidak menitik beratkan tentang li'an dan zihar. Malah ada segelintir lagi umat Islam yang tidak tahu apa itu li'an dan apa itu zihar. Saya mulakan dengan zihar dahulu. Zihar dari segi bahasa bermaksud belakang, dan dari segi istilah pula suami menyamakan isteri dengan mahramnya seperti ibu, adik-beradik perempuan dan perempuan yang haram dikahwininya. Hukum zihar adalah haram dan berdosa besar kerana menghalalkan perkara yang haram. Ada 4 rukun zihar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, suami yang sah. Yang kedua, isteri yang sah. Bermaksud isteri tersebut belum diceraikan atau masih lagi dalam iddah bagi talak raj. Yang ketiga, orang yang diziharkan. Dan ianya mesti adalah mahram si suami, boleh jadi ibu dan lain-lain. Akhir sekali, perlu ada lafaz. Dan lafaz ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Jadi, sekiranya suami telah menziharkan istrinya, adakah telah jatuh talak? Jawapannya tidak, kerana dalam Islam ada kafarah ataupun denda yang perlu dilaksanakan suami yang menziharkan isteri mereka, iaitu pertama, perlu membebaskan seorang hamba. Sekiranya tidak mampu, perlu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Maksudnya tidak boleh tertinggal walau sehari. Kalau tertinggal sehari, perlu ulang lagi sekali. Dan kalau tidak mampu berpuasa, perlu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi itu adalah 3 kafarah zihar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasnim binti Azhar bernama Metrik 18BB05018. Hari ini saya akan membawa isu zihar. Pertama sekali, kita kena faham apa itu zihar. Okey, zihar bermaksud apabila si suami menyatakan kepada isterinya sesuatu yang lafaz untuk menyamai ibunya. Okey, dalam isu yang dibincangkan ini, si suami menyatakan kinayah ataupun kiasan kepada si isteri. Adakah ia terjatuhnya zihar? Okey, sebagai contoh, si suami menyatakan kamu cantik seperti ibuku ataupun masakanmu seperti masakan ibuku. Adakah ia terjatuh zihar? Mengikut Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan hakikat zihar adalah apabila si suami menyamakan isterinya, belakang isterinya dengan belakang mahramnya ataupun selalu dikaitkan dengan ibu. Dalam isu ini, si suami menyatakan kinayah ataupun kiasan seperti untuk memuji-muji ataupun hanya sekadar pertuturan tanpa memaksudkan zihar tersebut. Adakah ini terjatuh zihar? Dan mengikut mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i mengatakan yang lafaz tersebut tidak terjatuhnya zihar kerana ia hanyalah sekadar kiasan. Jadi apabila tidak terjatuhnya zihar, maka si suami tidak perlu membayar kafarah ataupun denda yang dikenakan terhadap lafaz tersebut. Itu adalah perkara yang dibincangkan mengikut tajuk zihar ini. Okey, saya akan menerangkan tentang li'an pula. Li'an dari segi bahasa ialah menuduh atau mengutuk, dan dari segi istilah pula ialah sumpah atau laknat kerana berlakunya tuduhan zina oleh suami terhadap isteri, sama ada menafikan nasab anak atau menuduh isteri melakukan zina. Okey, terjadinya li'an apabila suami menuduhi isteri melakukan zina bersama lelaki lain tanpa ada 4 orang saksi di sisinya. Al-Quran dengan hadis pun ada sebut tentang li'an ni. Okey, apabila terlafaznya li'an, maka terputuslah ikatan antara suami dan isteri dan tiada ada rujuk selepasnya. Maksudnya berlaku perceraian antara suami dan isteri dan tidak boleh dirujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan proses li'an.
Okey, sebagaimana hukum perkahwinan yang lain ada banyak proses, begitu juga dengan li'an. Okey, yang pertama, proses li'an dimulakan dengan suami bersumpah di hadapan hakim dengan ucapan, aku bersaksi bahawa dengan nama Allah bahawa tuduhan zina terhadap isteriku adalah benar. Ucapan ini disebut sebanyak 4 kali. Dan sumpah yang kelima, sang suami akan mengatakan, sesungguhnya laknat Allah akan menimpa diriku jika aku membuat tuduhan zina terhadap isteriku. Li'an yang dilakukan oleh sang suami ini akan menyelamatkannya daripada hukuman hudud di bawah kesalahan qazaf. Baiklah, yang seterusnya, isteri bersumpah di hadapan hakim dengan mengatakan, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tuduhan zina yang dibuat oleh suamiku adalah tidak benar, sebanyak 4 kali. Sumpah yang kelima, si isteri akan mengatakan, sesungguhnya kemurkaan Allah akan menimpa diriku jika tuduhan suamiku adalah benar. Li'an yang dilakukan oleh sang isteri ini akan menyelamatkannya daripada hukuman hudud kesalahan zina akibat daripada li'an tersebut. Baiklah, rentetan daripada proses li'an tersebut, maka lahirlah beberapa kesan akibat daripada kesan li'an. Yang pertamanya ialah wajib dipisahkan antara kedua-duanya. Seterusnya, diharamkan persetubuhan dan berseronok antara suami isteri walaupun sebelum dipisahkan oleh hakim. Kemudian, perpisahan yang disebabkan oleh li'an menyebabkan haram selama-lamanya untuk kedua pasangan suami isteri tersebut kembali semula menurut jumhur ulama'. Dan sekiranya li'an tersebut adalah untuk menafikan nasab anak, maka terputuslah tanggungjawab suami terhadap anak tersebut. Maka tidak wajib untuk sang suami memberi nafkah terhadap anak dan isteri tersebut sebagaimana tiada pewarisan nasab anak tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Syamilah Hamimi binti Muhammad Azhar. Bernama metrik 18BB05035. Berkaitan dengan isu li'an dan juga ujian DNA. Tidak dinafikan, ujian DNA sering digunakan untuk menafikan dan mengesahkan penasapan seorang anak kepada ayahnya. Penggunaannya yang mudah dan praktis kerana ianya tak memerlukan masa yang lama selain ketepatannya mencapai 99.9999% merupakan antara alasan mengapa ujian tersebut sering digunakan untuk tujuan tersebut. Persoalannya adalah, adakah ujian DNA ini dibenarkan untuk digunakan di dalam Islam bagi tujuan penafian anak kepada bapa biologinya? Menurut pihak Mahkamah Syariah dalam kes ini, walaupun dikatakan ujian DNA ini lebih moden dan statistik untuk digunakan, namun ianya tidak boleh digunakan kerana ianya terdapat kaedah yang lebih khusus yang telah ditetapkan oleh syarak. Akan tetapi, ujian DNA ini hanya dibenarkan untuk digunakan sekiranya untuk keperluan pensabitan nasab anak, iaitu dengan menyamakan ia dengan kifayah yang merupakan kaedah penentuan nasab secara tradisional. Ini selari dengan hadis Nabi yang disebut dalam Subul Al-Salam, Syahbulu Al-Maram, dan terjemahannya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW datang menemuiku dengan wajah yang gembira yang jelas terbayang di wajah baginda sambil berkata, tidakkah kamu memerhatikan Mujazi Al-Mujlidi? Sebentar tadi, dia telah memerhatikan Zaid bin Harisah dan Usamah bin Zaid menilik kaki mereka berdua, lalu berkata mereka mempunyai persamaan di antara satu sama lain, iaitu persamaan dari segi pertalian nasab yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhatul Jannah binti Ayub, nombor matrik 18BB05024.
Pada hari ini saya akan membentangkan isu semasa berkenaan dengan kes Adham bin Zainuddin dan juga Rahimah binti Muhammad. Isu kedua yang dikemukakan dalam kes ini adalah tempoh penafian nasab anak mengikut syarak Islam. Dalam kes ini, mahkamah telah merujuk kitab Al-Mughni Al-Mumtaz jilid 3 halaman 381 yang menukilkan bahawa penafian nasab anak hendaklah dibuat dengan kadar segera menurut qaul jadid. Diterima kelewatan sebagai keuzuran bila mana ia menerima khabar bahawa isterinya telah melahirkan anak pada waktu malam, lalu ia menangguhkan sehingga pagi hari. Ataupun ia menerima khabar semasa sedang lapar, lalu tangguhkan sehingga selesai makan. Ataupun ia sedang tidak berbaju, lalu ditangguhkan sehingga ia berpakaian. Sekiranya ia dipenjara, sakit ataupun takut hartanya binasa, maka ia hendaklah menghantar surat kepada hakim supaya dihantar kepada naibnya untuk membolehkan dia berlian di hadapan naibnya atau memaklumkan kepada hakim bahawa pendiriannya adalah menafikan nasab anak itu. Jika tidak menafikan dengan kadar segera, maka terbatallah haknya untuk menafikannya. Oleh itu, dalam kes Adham bin Zainuddin dan juga Rahimah binti Muhammad, mahkamah berpendapat bahawa tiada keuzuran yang mengharuskan kelewatannya menafikan nasab anak itu selepas 3 tahun setelah terdapat karinah-karinah ataupun petunjuk-petunjuk yang menunjukkan zan yang kuat bahawa anak tersebut tidak berasal daripada nasabnya. Persoalannya sekarang, seberapa segerakah penafian nasab anak itu perlu dilakukan? Di sini, 4 mazhab telah berselisih pendapat mengenai hal ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa penafian anak perlulah dilakukan segera selepas anak itu dilahirkan ataupun dalam tempoh 7 hari secara adat. Manakala mazhab Maliki berpendapat bahawa penafian perlulah dibuat sebelum kelahiran anak tersebut jika suami tersebut telah mengetahui akan status anak tersebut dari mulanya. Manakala mazhab Syafi'i dan juga Hambali berpendapat bahawa penafian hendaklah dilakukan sewaktu bayi tersebut berada dalam kandungan ibunya ataupun segera setelah kelahirannya. Dalam kes Adham ini terdapat unsur kelewatan menafikan nasab anak apabila si suami menafikan nasab anak yang dilahirkan isterinya itu selepas 3 tahun selepas terdapat karinah-karinah ataupun petunjuk-petunjuk yang menimbulkan zan kuat menafikan nasab anak tersebut. Kesimpulannya ialah li'an dan zihar bukanlah satu perkara yang dipermain-mainkan di dalam Islam. Oleh itu, suami perlulah bertindak rasional sebelum melakukan sesuatu perkara tersebut. Tambahan lagi, jika seseorang ingin mendirikan rumah tangga, mereka perlulah mempelajari ilmu fiqh munakahat kerana terdapat dalamnya tentang li'an dan zihar. Okay, akhir sekali semoga kita semua dijauhi dari perkara yang ditegah dalam Islam dan sentiasa mendapat keredaan Allah. Okay, itu sahaja daripada grup kami. Terima kasih. Assalamualaikum.